Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmat Allah dapat sama-sama kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Di samping kita dapat sama-sama solat secara berjemaah pada waktu maghrib, kemudian kita solat berjemaah pada waktu isyak, dan kita solat tarawih. Solat tarawih ni apa ni? Solat rehat. Solat sambil rehat. Dan sementara kita rehat ni dah kita mengisikan kerehatan solat tarawih ini dengan majlis ilmu. Kerana majlis ilmu ini sangat berguna bagi seluruh umat Islam. Kalau mereka ni tidak ada ilmu, maka mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita melihat beberapa ayat Al-Quran Al-Karim dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mengambil pengajaran daripada kitabullah dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Katakanlah wahai Muhammad, marilah supaya aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Tuhan kamu kepada kamu, iaitu janganlah kamu sekutukan dengan Dia, yakni Allah, sesuatu pun. Surah Al-An'am ayat 151. Allah Ta'ala sebut lagi, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibnu Maryam. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. Bahawasanya sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya syurga dan tempat kembalinya ialah neraka. Surah Al-Ma'idah ayat 72. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala lagi, wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ruh fi makanin sahih. Dan sesiapa yang mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Allah, maka seolah-olah dia jatuh dari langit lalu disambar oleh rombongan burung sehingga ia hancur berkecai, atau dihumbankan oleh angin ke tempat yang jauh yang membinasakannya. Surah Al-Hajj ayat 31. Tiga ayat yang saya bacakan ini untuk memberitahunya kepada sidang jemaah sekalian. Ayat yang pertama Allah Ta'ala sebut, katakanlah wahai Muhammad, marilah aku mengatakan kepada kamu, aku bacakan kepada kamu apa yang Allah Ta'ala haramkan kepada kamu semua ialah
Janganlah kamu ini mensyirikkan kepada Allah dengan sesuatu. Ayat yang pertama Allah Ta'ala mengharamkan suatu benda yang sangat besar, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik ini ialah kita mempersekutukan Allah dengan benda lain. Allah Ta'ala ni ialah Tuhan kita. Kita ni ialah hamba-Nya. Syirik mensekutukan dengan yang perkara-perkara yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita lihat bahawa umat Islam di Malaysia, walaupun mereka ini orang yang beriman kepada Allah, mereka mengaku orang yang Islam, tapi pahaman mereka itu pahaman mengambil daripada pahaman yang bukan Islam. Sebagai contohnya, mereka mengambil sekular, memisahkan Islam daripada kehidupan seharian, mengambil liberal, plural dan sebagai pahaman yang lain. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sudut pahaman. Sebagai contoh saya sebut pahaman pluralisme, yang ini yang mengatakan semua agama ini adalah sama saja. Islam pun sama, Hindu Buddha pun sama, Kristian pun sama berlaku. Ini pahaman yang mana masuk ke dalam umat Islam. Asal daripada itulah timbul apabila hilang kapal terbang MH370. Naik dekat wall Facebook saya, semoga Allah berahmat dan Yesus merahmati orang yang berada di dalam kapal terbang. Dia telah mengiktiraf Tuhan selain daripada Allah. Dia kata semoga Allah ni Tuhan kita, Brahma, Hindu Buddha, Yesus, Kristian, merahmati orang yang berada dalam kapal terbang. Siapa yang tulis? Orang Islam yang hadir ke masjid, yang puasa di bulan Ramadan. Tetapi mereka ini menganut pahaman mengiktiraf agama-agama yang lain selain daripada Islam. Padahal Allah Ta'ala sebut, wa man yabtaghi ghairal Islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama yang lain selain daripada Islam, Allah Ta'ala tidak diterima dia itu. Dan pada hari akhirat kelak, dia ini di kalangan orang-orang yang rugi. Disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mengapa terjadinya perkara itu bagi umat Islam pada hari? Kerana kekurangan diri dia tentang ilmu Islam secara keseluruhan. Mereka ni faham Islam apa benda? Mereka faham Islam hanyalah puasa, hanyalah baca Quran, hanyalah sembahyang. Itu saja Islam dia. Dia faham Islam dari sudut ibadat. Apabila mereka faham Islam hanya dalam masjid, hanya dalam surga, jadilah luar daripada surga tak Islam. Masuk dalam masjid, masuk dalam surga jadi Islam. Masuk saja dalam masjid, duduk di luar tak tutup aurat, tak pakai tudung. Masuk dalam masjid pakai tudung. Dalam masjid jadi baiknya, jadi waraknya. Sebab apa? Sebab dia faham Islam hanya dalam masjid. Keluar saja daripada masjid, ruh Islam, sifat Islam tak ada. Tidak ada. Ni timbul keluar daripada masjid, ambil selipar orang, ambil perkara-perkara yang haram, ambil kapek surga, ambil macam-macam dia. Pasal apa? Islamnya hanyalah di dalam masjid. Pahaman Islam yang menerang. Maka apabila datang bulan Ramadan Al-Mubarak, datang bulan Ramadan, semua pakat puasa. Orang yang Islam puasa, orang yang sokong Islam puasa, orang yang tak sokong Islam pun puasa sama. Kalau kita pergi kita pergi bazar Ramadan, tak jumpa orang tak tutup aurat, pakai seksi sekali, free hair. Kalau kita tanya dia, "Mek, mau puasa tak?" Tak, faham tak?
Mek weh mau puasa tak? Kita tanya dia. Dia kata puasa. Puasa kenapa tak tutup aurat? Kerana dia faham Allah Ta'ala wajibkan puasa sahaja. Sedangkan aurat juga Allah Ta'ala sebut sebagai suatu benda kewajipan bagi perempuan dan lelaki. Aurat lelaki pusat yang dulu tu, aurat perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Nah, ini menunjukkan bahawa Islam yang mereka faham hanya sebahagian, jadi lahirlah golongan-golongan yang seluruh. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut, janganlah kamu ini mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu benda. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya telah kufur golongan yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Masih bin Maryam, yakni Nabi Isa AS itu adalah Tuhan. Ini pahaman Kristian yang mengatakan bahawa Nabi Isa itu anak Tuhan, bahawa mak dia itu Maryam Tuhan ibu, Allah ni Tuhan bapa. Tiga dalam satu dalam tiga itu Kristian. Allah Ta'ala kata kufur golongan ini. Jelas Allah Ta'ala kata wa innahu man yusyrik billah, barang siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Ta'ala mengharamkan baginya syurga. Orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala haram bagi dia syurga. Sebab apa? Sebab dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lahirlah pahaman-pahaman yang saya sebutkan tadi. Hari ini saya terpaksa sebut ini sebab terlalu sedikit parah. Wabak-wabak ini masuk ke dalam umat Islam. Lahirlah orang ini mengaku Allah Subhanahu wa ta'ala, mengaku bertuhan tanpa agama. Dia punya pahaman. Agama ni tak boleh ikut. Allah Ta'ala suruh buat ni tak boleh buat. Tapi percaya dah Allah Ta'ala, percaya. Satu golongan. Ada dah Allah Ta'ala, ada. Satu golongan. Ada golongan tak percaya terus kepada Allah, etis. Saya ingat cerita etis ni orang yang tak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita di Eropah. Cerita ni cikgu saya yang cerita ke saya. Cerita masa kat Eropah ni orang etis ni tak percaya kepada Tuhan. Tuhan ni tidak ada. Lalu cikgu ni masuk ke dalam kelas, dia nak ajar supaya anak murid dia ni berfahaman macam dia. Jangan percaya adanya Tuhan. Masuk dalam kelas tu, dia tanya, setelah selamat pagi belaka semua tu, dia pun tanya anak murid dia, anak murid, nampak tak ni meja? Anak murid dia kata, nampak. Nampak tak ni kipas? Nampak. Nampak tak ni lampu? Nampak. Ada tak lampu? Ada. Ada tak kipas? Ada. Ada tak meja? Ada. Sebab apa ada? Nampak. Maka nampak itu ada. Faham ke tak? Faham. Benda yang nampak ni ada. Benda yang tak nampak tidak ada. Tak? Dia pun tanya, Tuhan ada ke tidak ada? Tidak ada. Sebab apa? Sebab tak nampak. Nak murid ni. Lalu bangun orang nakal seorang. Biasa dalam kelas memang ada nakal seorang. Nakal ni bangun, kawan-kawan, nampak tak otak cikgu? Tak nampak. Cikgu tak ada otak. Jadi cikgu ni pun, dia terfikir, bukan semua benda yang tak nampak ini tidak ada. Ini golongan-golongan yang tak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia fikir Islam ni dengan akal. Kita kena ingat, Islam bukan hanya kita boleh fikir dengan akal. Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu apa yang kita tak tahu. Kalau Islam ni fikir dengan akal, kita ni akan jadi pening. Sebagaimana peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj 2 bulan yang lalu, ni bulan Ramadan, Syaban, Rejab. Dalam bulan Rejab tu ustaz akan cerita pasal peristiwa Isra' dan Mi'raj.
Setelah Nabi SAW pulang daripada Isra' dan Mi'raj, apa Nabi SAW buat? Nabi duduk di masjid. Lalu datang faja'a aduwwullah Abu Jahl. Abu Jahal datang kepada Nabi Muhammad SAW, tanya kepada Nabi, hal kana min syai', ada apa-apa ke kamu nak cerita? Kita tanya Nabi Muhammad. Lalu kata Nabi SAW, usriya bil-lail ila Baitul Maqdis. Semalam tu aku ni diisrakan, dijalan malam oleh Allah Ta'ala ke Baitul Maqdis. Kata Abu Jahal, summa asbahta bahna zahraina, kemudian kamu pagi-pagi hari ni ada depanku? Kata Nabi SAW, na'am, ya. Lalu Abu Jahal kata, tunggu dah, dia panggil orang. Abu Jahal panggil semua orang, suruh Nabi SAW cerita tentang Isra' Mi'raj. Nabi pun cerita tentang Isra' Mi'raj. Ada yang beriman kepada Nabi, terus dia keimanan. Ada yang keluar daripada Islam. Sebab apa? Dia fikir Islam dengan akal. Bila kita fikir Islam dengan akal, kita tak mampu. Sebab akal kita ni setakat mana? Setakat mana sangat akal kita? Tak, kalau kita fikir dengan akal lah, sebagai satu contoh, ni bulan Ramadan. Pasal apa Allah Ta'ala buat sembahyang tarawih bulan Ramadan? Tak, kan bulan Ramadan ni kita letih, dengan siang harinya kena puasa. Tak, sepatutnya tarawih ni tak buat bulan Ramadan, tak, bulan Syawal. Sebab bulan Syawal tak puasa. Tak, kita boleh makan, boleh minum. Malam tu kita tarawih banyak-banyak. Tak, 36 pun tak apa malam tu. Sebab apa? Sebab kita sudah kenyang pada waktu siang. Kalau fikir dengan akal. Tapi tidak, Allah Ta'ala tahu apa yang kita tak tahu. Inni a'lamu ma la ta'lam. Kata Allah, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Kalau fikir dengan akal, habis ni. Sebagai satu contoh lah, Aminah Wadu, liberal, baru ni dimasuk dalam TV Hijrah. Tak, macam mana Aminah Wadu ni boleh masuk TV Hijrah? Wallahualam. Dulu dia ni, dia imam. Tak, kepada makmum lelaki. Tak, dalam gereja ni Aminah Wadu. Kalau kita fikir dengan akal, pasal apa Islam ni dia mengharamkan perempuan jadi imam bila ada lelaki? Fikir dengan akal, tak ada salah. Sebab jadi imam tutup aurat. Bila perempuan ni pakai tutup aurat, kemana jadi tu imam? Belakang dia tu makmum, ada ayah dia, ada anak lelaki dia, ada adik-beradik lelaki dia. Kalau orang nak buat jahat kepada tu imam, tak boleh, sebab ada keluarga. Tapi sebab apa Allah Ta'ala mengharamkan perempuan jadi imam? Sebabnya Allah Ta'ala tahu emosi manusia. Kita tak tahu, ya Allah Ta'ala tak. Bila perempuan jadi imam, makmum lelaki, emosi manusia itu terganggu. Emosi makmum terganggu kan? Tu imam rokok, makmum tak rokok lagi. Tu imam sujud, makmum tak sujud lagi. Tak sujud lagi. Sebab makmum sekolah punggung tu imam. Terganggu emosi. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengharamkan perempuan jadi imam. Kalau kita fikir dengan akal ni, kita kata nak sabar, tak, boleh. Tapi Allah Ta'ala tahu emosi. Begitu juga kalau dalam mandi jenazah. Kalau fikir dengan akal, mandi jenazah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata kalau suami mati, isteri, yang afdal siapa dia yang mandi. Yang afdal dia tukang mandi mayat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tahu emosi isteri. Kalau isteri yang mandi, dia mandi mayat jenazah suami, kalau tanam tu pukul 5, tak jadi pukul 5 petang. Sebab apa? Isteri sedih, suami dia mati. Maka kalau pukul 5 petang, kali pukul 10 malam, sekali cikgu menangis, lepas tu berhenti, menangis setengah jam. Nampak? Pukul 5 kali pukul 10. Sebab apa? Terganggu. Tapi kalau suami, isteri dia mati, yang afdal siapa? Yang afdal ialah, isteri mati, suami dia yang mandi jenazah. Sebab apa? Sebab kalau isteri mati, suami tak sedih mana? Dalam hukum dalam tu dalam hukum fiqh, yang afdal suami. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tahu emosi isteri mati, suami tak sedih mana? Kalau pukul 5 petang, pukul 2 siang,
Sebab 5,5 nak akad nikah baru. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Maka Islam ni tidak boleh fikir dengan akal. Kalau fikir dengan akal, kita ni lah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ar-rajula musliman wa yumsi kafiran. Kadang-kadang ada golongan itu pagi-pagi dia Islam, petang jadi kafir. Petangnya Islam, pagi jadi kafir. Islam dan kafir ni dia boleh keluar bila-bila masa. Sebab apa? I'tiqad. Yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita ialah mesti berdakwah memperkenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar semua manusia ni beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada Mu'adz bin Jabal. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal ketika utuskan Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Innaka sata'ti qauman ahla kitabin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, wahai Mu'adz, kamu akan datang kepada kaum ahli kitab. Fa iza ji'tahum, apabila kamu berjumpa kepada mereka, fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Perkara pertama yang perlu kamu dakwah ialah kamu kena tanamkan dalam hati mereka tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kamu kena tanam tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar dia tahu bahawa Allah Ta'ala inilah Tuhan. Dan biar dia iktiraf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Nabi. Bila dia tahu Allah Ta'ala ni Tuhan, maka setiap arahan Allah dia akan buat. Allah Ta'ala suruh apa? Allah Ta'ala suruh sembahyang, dia akan sembahyang. Allah Ta'ala suruh puasa, dia akan puasa. Allah Ta'ala suruh bayar zakat, dia akan bayar zakat. Allah Ta'ala pergi haji, dia akan pergi haji tanpa dia membangkang walaupun sedikit. Sebab apa? Dia tahu arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini apa yang terjadi? Bila kita suruh sembahyang, macam-macam. Pada tahun lepas saya cakap dengan seorang profesor di universiti. Saya tak sebutlah nama dia baru sebut nama. Dia katanya dia buat kajian. Dia arahkan kepada anak murid di universiti dia tu buat kajian tentang solat. Lalu dia suruh anak-anak murid dia buat kajian, masuk sekolah-sekolah daripada Johor sehingga Perlis. Supaya buat kajian berapa orang sembahyang. Hasil kajian dia tu 20% sembahyang, 80% tak sembahyang. 20% saja sembahyang, 80% tak sembahyang. Sekolah menengah, akhir balik tak lagi. Akhir balik dah kerja. Sekolah menengah 13 tahun, tingkatan 1 sehingga tingkatan 6, akhir balik semua 80% tak sembahyang. Siapa yang patut dipersalahkan? Yang pertama ialah ibu bapa. Ibu bapa ni suruh tak lagi anak dia sembahyang. Muru auladakum hina san. Hendaklah kamu suruh anak kamu ketika umur 7 tahun sembahyang. Bila masuk waktu solat zuhur sembahyang, suruh. Masuk solat asar sembahyang, suruh. Wadribuhun. Bila umur 10 tahun kamu kena pukul. Masuk umur 10 tahun kamu kena pukul anak kamu kalau dia ni malas sembahyang. Masuk umur 10 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita. Kita buat ke tidak? Itu yang menjadi persoalan. Andai kata bagus semua mak ayah ni telah arahkan anak dia ni jaga betul-betul pasal solat. Yang kedua, siapa yang bersalah? Yang salah yang kedua pendidik. Sebab mak ayah akan hantar anak dia di sekolah. Bila sampai di sekolah, mak ayah tak duduk di sekolah. Mak ayah pergi kerja. Maka yang kedua ialah guru-guru. Sebab itulah saya sentiasa seru kepada guru-guru masuk ke dalam sekolah, jangan hanya ajar subjek yang diajar saja.
Tak, kita ni orang Islam, kita kena tahu tanggungjawab sebagai orang Islam. Masuk dalam kelas jangan ajar matematik saja kalau cikgu matematik. Saya suka kongsi kalau saya dulu masa sekolah rendah, sekolah kebangsaan, Bukit Tokbeng nama sekolah saya. Ada seorang cikgu ni saya sangat suka. Sebab apa? Sebab dia walaupun dia ni bukan ustazah, dia mengajar sains. Dia masuk, dia ni cikgu perempuan, dia ajar sains. Setiap kali dia masuk, dia akan tanya, siapa tak semayang subuh hari ni? Sila bangun. Lalu adalah orang bangun. Bila orang tak semayang subuh, dia akan denda. Sebab apa kamu tak semayang subuh? Dia cikgu sains, bukan ustazah. Ustazah masuk tak tanya pun. Dia cikgu sains, dia ambil berat tentang sembahyang anak murid dia. Walaupun mata pelajaran dia tak ada kaitan dengan apa yang dia buat. Itu kesedaran diri dia tentang Islam. Sebab apa? Kewajipan dia mendidik anak murid dia tentang Islam. Saya suka bila dia ajar sains, dia akan kait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Matahari, bulan dia ajar sains. Semuanya Allah Taala yang buat. Tidak ada siapa yang boleh buat. Setiap kali dia ajar, dia akan kait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menyebabkan anak murid ini yang mengaji, dia akan ingat semua ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang buat. Itu yang kedua tentang sembahyang. Hari itu di mana universiti, di Perlis. Ni kawan saya yang cerita. Nak kabarnya teruknya pasal semayang anak-anak muda sekarang. Semayang asar. Sudah semayang asar ke sembang-sembang tu. Masuk saing dia tu kawan ni. Masuk di depan ni semayang asar. Semayang 2 rakaat. Sudah 2 rakaat tu Assalamualaikum warahmatullahi. Kawan ni pun pergi, kamu semayang asar? Tak apa, semayang 2 rakaat. Dia kata aku semayang mujur. Faham tak? Aku semayang mujur tu 2 rakaat. Mana jahilnya umat Islam pada hari ini. Oleh sebab itulah betapa teruknya masyarakat kita hari ini perlunya kepada kesedaran. Itu semayang. Yang bayar zakat, bagaimana apabila seorang ni tolak kewajipan zakat, jatuh i'tiqad dia daripada Islam. Kalau kita lihat zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Sayyidina Abu Bakar suruh serang orang yang tidak mahu membayar zakat. Lalu tentera Islam ni pergi ke kampung yang tidak mahu membayar zakat. Bila mana sampai kampung tersebut, dia dengar azan, lalu lihat orang kampung tu pergi ke surau. Dalam surau tu baca Quran. Pening tentera Islam. Balik semula kepada Sayyidina Abu Bakar. Jumpa Sayyidina Ali, tanya, ya Ali, pasal apa kita nak pergi sirang orang yang sembahyang? Kita nak pergi sirang orang yang baca Quran? Kata Sayyidina Ali, kamu pergi tanya Abu Bakar. Lalu mereka ni kita tanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, ya Amirul Mukminin, pasal apa kita kena pergi serang orang yang pergi sembahyang, orang yang pergi ke surau, orang yang baca Quran? Kata Sayyidina Abu Bakar, kamu faham ke tidak tentang Islam? Rukun Islam salah satunya ialah bayar zakat. Bila tolak satu daripada rukun Islam, Islam ke kafir? Dia kata bila tolak satu ni Islam, tolak satu rukun jadi kafir. Maka walaupun dia mari sembahyang, walaupun dia baca Quran, dia tolak kewajipan zakat, maka kekufuran jatuh pada diri dia. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar suruh pergi serang. Itu kena faham. Kata Abdullah bin Mas'ud, man kafara harfan minhu faqad kafara kullah. Barang siapa yang kufur satu huruf daripada Al-Quran, maka dia telah kufur ke semua ayat Quran. Kufur satu huruf Quran, dia kufur semua ayat Quran. Faqala Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, man kafara ayatan minhu faqad kafara kullah. Siapa kufur satu ayat, dia kufur semua ayat Quran. Kalau tadi kufur sehuruf, lagi bahaya. Huruf alif, huruf ba, huruf ta, huruf sa, semua je percaya. Huruf jim tak percaya. Saya tak percaya huruf jim ni.
Tak, pasal apa? Tak percaya aku dengan orang jin. Apa dah tahu? Tak, maka dia telah kufur. Kata Abdullah bin Mas'ud. Kata Sayyidina Ali, kufur satu ayat, dia kufur ayat Quran. Dah berapa ayat yang dia kufur kalau dia kufur tentang hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah kita kena lihat. Kita ni bila Allah Ta'ala suruh puasa, semua bakal puasa. Kutiba alaikumusiyam, semua bakal puasa. Padahal 5 ayat sebelum tu Allah Ta'ala sebut kutiba alaikumul qisas, wajib kepada kamu ni buat hukum hakam, hukum qisas, bunuh kena balas bunuh. Yang ni semua bakal tak tutup, bakal tutup telinga. Nah, ini menjadi, Allah panggil menjadi kebahayaan kepada kita. Kita ambil ayat Quran yang kita mahu sahaja. Oleh sebab itulah saya menyeru dalam kuliah saya pada kali ini. Kebetulan buka surau tempat tuan ni, buka tempat bab ni. Jadi saya perlu terang tentang bab ini. Dah, kita sama-sama jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya duduk di KL ni, saya buka kitab. Dah, kebetulan malam ni jumpa bab ni, jadi saya syarah bab ni. Dah, mudah-mudahan apa yang kita dengar dalam kuliah ni mendapat rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya tutup kuliah saya ni, saya buat pengumuman. Saya buat tentang sumbangan untuk madrasah tarbiyah Islamiyah. Dah, walaupun barangkali ada sahabat saya tu dia datang dah baru ni. Dah, tapi saya minta ni untuk anak yatim. Dah, untuk anak yatim. Saya ni jadi mudir ni pengetua di madrasah tarbiyah Islamiyah. Saya minta ni untuk khusus kepada pusat tahfiz dan anak yatim. Kita ada 11 orang anak yatim. Pelajar kita ada 24. Tak, 24 orang lelaki, 17 orang perempuan. 11 daripadanya itu adalah anak yatim. Anak yatim ni kita tanggung secara percuma. Dah, 3 orang daripadanya anak yatim piatu. Tidak ada ayah, tidak ada ibu. Hari tu saya duduk saja-saja dekat apa ni, sedang rehat dekat madrasah saya. Bila ada mak ayah ni datang nak tengok anak dia, maka yang anak yatim ni tengok saja. Pasal orang ada ayah, dia tidak ada ayah. Tak. Bila mak ayah buat makanan, makan sama-sama, dia tengok. Tak, tengok sayu. Ada seorang tu Rashid. Rashid ni umur dia 10 tahun, darjah 4. Tak. Masih nak buat pembinaan. Pasal sekarang ni kita tengah buat pembinaan untuk madrasah kita. Tak, masih lori hantar pasir tu. Lori tu pulang, dia pergi dekat pasir tu, dia kutip batu sungai. Saya tanya Rashid, buat apa Rashid kutip batu? Dia kata saya nak letak dekat kubur mak dengan ayah dia. Dia kata mak ayah saya tak ada ustaz. Tak, jadi saya harap batu ni boleh berzikir di atas kubur mak dan ayah. Itu kisah anak yatim dekat tempat saya lah. Tak, saya tengok pun saya rasa sedih. Tak, nak beri bantuan kita bagi setakat yang saya ada saja. Jadi saya haraplah kepada tuan-tuan dan puan-puan tak boleh bagi sumbangan untuk madrasah kita ni. Tak, kalau tak apa bagi sumbangan pun kita buat jualan sambil menderma. Tak, kalau berhasil sumbang tak boleh apa-apa, kita buat jualan. Tak, beli boleh makan tapi juga boleh pahala kepada menderma. Kita bawa di sana madu Yaman. Tak, dan yang paling istimewa keropok. Tak, keropok Terengganu lah, bukan keropok Yaman. Tak, kalau tuan-tuan mahu, insya-Allah selepas dua ini boleh lihat di belakang sana. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.